Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di channel Cikgu Ida Rahim. Hari ini kita bersama lagi untuk mempelajari Bahasa Melayu Tahun 6 Sekolah Kebangsaan KSSR. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, tema kita hari ini tema 1, Istimewanya Keluargaku, Unit 2, Satu Keluarga, Dua Budaya, dan tajuk kita hari ini ialah Uniknya Keluargaku. Seterusnya murid-murid, standard kandungan kita pada hari ini ialah 1.3, mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Manakala standard pembelajaran kita pula ialah 1.3.1, iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif kita pada hari ini ialah murid dapat memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Dan kriteria kejayaan kita ialah murid dapat memberikan 2 daripada 3 respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Baiklah murid-murid, apakah aktiviti pembelajaran kita kali ini? Ya, aktiviti pembelajaran kita hari ini ialah memberi respon terhadap ayat perintah dengan betulnya. Baiklah murid-murid, kamu boleh merujuk buku teks muka surat 7, Unit 2, Satu Keluarga, Dua Budaya dengan tajuk kita Uniknya Keluargaku. Kamu juga boleh klik pada pautan ini untuk mendapatkan buku teks digital. Baiklah murid-murid, mari kita lihat aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Aktiviti pembelajaran kita ialah memberi respon terhadap ayat perintah dengan betulnya. Mari kita teliti dialog kita pada hari ini, iaitu Uniknya Keluargaku bersama-sama. Cikgu akan membacakan dialog-dialog yang terdapat pada petikan ini dengan nada dan intonasi yang betul. Kemudian kita akan berbincang bersama-sama untuk memberikan respon terhadap ayat perintah dengan betulnya. Baiklah, cikgu mulakan. Jangan malu-malu, Amar. Silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Apakah respon yang akan diberikan oleh Amar? Mari kita lihat dialog seterusnya. Ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Apa pula respon Amar kali ini murid-murid? Mari kita lihat dialog seterusnya. Tolong ambilkan album itu, Rubin. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Mari kita lihat dialog seterusnya. Gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baharu Cina dan Deepavali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti. Wah, bertuahnya kamu, Rubin. Kamu sekeluarga hidup dalam 2 budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut pelbagai perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya. Inilah uniknya keluarga saya. Baiklah murid-murid, sebelum kita memberikan respon terhadap ayat perintah yang diberikan, mari kita lihat dulu apakah itu ayat perintah. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah ditujukan kepada orang kedua
dengan menggunakan kata ganti nama diri kedua seperti awak, engkau, kamu dan sebagainya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jenis-jenis ayat perintah. Ayat perintah terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Mari kita lihat apa itu ayat suruhan. Ayat suruhan bertujuan memberi perintah atau arahan. Contoh ayat, pergi dari sini. Makan kuih ini dahulu. Partikel lah digunakan untuk melembutkan ayat. Contoh ayat, ambillah wang ini. Awak tunggulah dia di sini. Seterusnya, mari kita lihat apa itu ayat larangan. Ayat larangan bertujuan melarang atau menghentikan perbuatan seseorang. Ayat larangan menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah. Contoh ayat, usah dikenang perkara itu. Jangan pijak rumput itu. Partikel lah digunakan untuk melembutkan ayat. Contoh ayat, janganlah bermain di situ. Awak tak usahlah datang lagi. Ayat larangan juga boleh dilembutkan dengan menggunakan perkataan harap pada bahagian hadapannya. Contoh ayat, harap jangan merokok. Harap jangan bising. Harap jangan berludah di sini. Harap jangan tidur di sini. Terdapat juga ayat larangan yang bersifat umum. Ayat ini tidak menggunakan kata larangan. Ayat ini juga tidak boleh menerima partikel lah. Contoh ayat, dilarang merokok. Dilarang makan di sini. Ditegah berludah di sini. Dilarang masuk. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat ayat perintah yang ketiga, iaitu ayat silaan. Ayat silaan bertujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Ayat silaan menggunakan kata silaan, sila dan jemput. Contoh ayat silaan, sila masuk. Jemput makan kuih itu. Partikel lah digunakan untuk melembutkan ayat. Contoh ayat, silalah duduk puan. Jemputlah datang ke rumah saya. Seterusnya, ayat perintah yang terakhir ialah ayat permintaan. Ayat permintaan bertujuan memohon permintaan dan pertolongan. Ayat permintaan menggunakan kata perintah seperti minta, harap dan tolong. Contoh ayat permintaan, minta anda semua bertenang. Tolong tutup lampu itu. Harap bersabar. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kekeliruan yang sering berlaku dalam ayat perintah. Ayat permintaan dan ayat silaan membawa makna positif. Ayat larangan pula membawa makna negatif. Oleh itu, kata permintaan dan kata silaan tidak boleh hadir bersama kata larangan, kecuali kata permintaan harap. Apakah itu kata permintaan murid-murid? Ya, kata permintaan ialah tolong, minta dan harap. Manakala kata silaan ialah sila dan jemput. Kata larangan pula jangan, usah dan tak usah. Jadi, ketiga-tiga jenis kata ini tidak boleh digabungkan kecuali kata permintaan harap. Mari kita lihat contoh-contoh ayat yang salah dan ayat yang betul. Contoh ayat yang salah, sila jangan merokok. Sila ialah kata silaan dan jangan ialah kata larangan. Jadi, kata silaan dan kata larangan tidak boleh digabungkan. Contoh kedua, tolong jangan bising.
Tolong ialah kata permintaan dan jangan ialah kata larangan. Contoh ketiga, minta jangan berludah. Minta ialah kata permintaan dan jangan ialah kata larangan. Mari kita lihat contoh-contoh ayat yang betul. Harap jangan merokok. Harap jangan bising. Harap jangan berludah. Harap digunakan bersama kata larangan untuk melembutkan ayat. Baiklah murid-murid, cikgu telah menerangkan kepada kamu mengenai ayat perintah. Sebelum kita meneruskan aktiviti pada hari ini, cikgu ingin kamu mengenal pasti ayat perintah yang terdapat dalam dialog ini. Mari kita lihat dialog yang pertama. Jangan malu-malu, Amar. Silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Bagaimana murid-murid? Adakah terdapat ayat perintah dalam dialog ini? Ya, terdapat 2 ayat perintah dalam dialog ini. Yang pertama, jangan malu-malu, Amar. Dan yang kedua, silalah rasa kuih bulan ini. Seterusnya, mari kita lihat pula dialog yang kedua. Ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah, Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Bagaimana pula dengan dialog ini? Ya, dalam dialog ini terdapat 1 ayat perintah, iaitu makanlah, Amar. Seterusnya, tolong ambilkan album itu, Rubin. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Adakah terdapat ayat perintah dalam dialog yang ketiga ini, murid-murid? Ya, terdapat 2 ayat perintah dalam dialog ini, iaitu tolong ambilkan album itu, Rubin. Dan yang kedua, harap kamu tidak keberatan. Dialog kita seterusnya, gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baharu Cina dan Deepavali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti. Bagaimanakah pula dengan ayat ini? Ya, dalam ayat ini terdapat 1 ayat perintah, iaitu lihatlah pakaian keluarga saya. Baiklah murid-murid, terdapat 6 ayat perintah dalam dialog ini. Kata perintah yang digunakan ialah jangan, sila, tolong dan harap. Baiklah, cikgu ingin bertanya dengan kamu. Apakah jenis ayat perintah yang pertama? Jangan malu-malu, Amar. Ayat perintahnya ialah ayat larangan kerana jangan merupakan kata larangan. Ayat yang kedua, silalah rasa kuih bulan ini. Apakah jenis ayat perintah ini pula? Ya, ayat silaan kerana kata silaan yang digunakan ialah sila. Yang ketiga, makanlah, Amar. Apakah jenis ayat perintah bagi ayat ini? Ya, ayat ini ialah ayat suruhan. Seterusnya, ayat keempat, tolong ambilkan album itu, Rubin. Apakah ayat perintah ini? Ayat ini ialah ayat permintaan kerana kata permintaan tolong digunakan. Ayat perintah yang kelima, harap kamu tidak keberatan. Apa pula ayat perintah kali ini? Ayatnya ialah ayat permintaan kerana kata permintaan harap digunakan dalam ayat ini. Dan seterusnya, ayat kita yang terakhir ialah lihatlah pakaian keluarga saya. Apakah jenis ayat perintah yang terakhir ini, murid-murid? Ya, ayat perintah yang terakhir ialah ayat suruhan.
Baiklah murid-murid, mari kita teruskan kepada aktiviti kita pada hari ini, iaitu memberi respon terhadap ayat perintah. Mari kita teliti dialog kita yang pertama. Jangan malu-malu, Amar. Silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Apakah agaknya respon yang akan diberikan oleh Amar, murid-murid? Andaikan diri kamu sebagai Amar, apakah ayat yang sesuai diucapkan oleh Amar kepada pelawaan Rubin ini? Cikgu akan memberikan contoh dan kamu boleh membina ayat kamu sendiri. Baiklah, mari lihat contoh yang cikgu berikan. Terima kasih Rubin, saya pernah dengar tentang keenakan kuih bulan ini, tetapi belum pernah merasainya lagi. Seterusnya, mari kita lihat dialog yang kedua. Ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar, semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Apakah yang patut diucapkan oleh Amar kali ini? Mari kita lihat contoh yang cikgu sediakan untuk kamu. Wah, bertuah sungguh saya hari ini dapat makan pelbagai jenis kuih. Sedap sungguh kuih ibu kamu ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat kita yang terakhir. Tolong ambilkan album itu Rubin. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Apa pula respon yang wajar diberikan oleh Rubin ya murid-murid? Mari kita lihat contoh ini. Baiklah Amar, saya akan mengambil album itu untuk kamu. Kamu boleh melihat gambar keluarga saya. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai membincangkan aktiviti kita pada hari ini, iaitu memberi respon terhadap ayat perintah dengan betulnya. Dalam topik hari ini, kamu telah mengenali 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Dan kita juga telah memberi respon terhadap 3 ayat perintah dengan betulnya. Baiklah murid-murid, untuk mengukuhkan pengetahuan kamu mengenai topik yang kita bincangkan hari ini, cikgu ada menyediakan kuis kata perintah menggunakan aplikasi WordWall. Cikgu akan letakkan link ini pada ruang deskripsi. Kamu juga boleh mengimbas kod QR untuk menjawab kuis kata perintah ini. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja perkongsian kita untuk hari ini. Cikgu amat berharap agar ilmu yang cikgu kongsikan ini dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan kamu. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye semua, jumpa lagi.